A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan dan juga inayah yang telah diberikan kepada Allah, kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan ibadah puasa pada hari ini dan juga dapat bersolat subuh secara berjemaah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak AJK Surau Al-Ibtidaiyah. Betul. Walaupun pertama kali sampai di surau ini, nampak masyarakat yang bersolat di sini alhamdulillah ramai, dan juga kita harapkan mudah-mudahan yang masih lagi mungkin belum datang ke sini, kalau yang mendengar seruan azan, seruan solat, maka hendaklah kita datang untuk menunaikan solat secara berjemaah. Nak solat ini dia ada 3 perkara yang perlu untuk kita mencapai pahala yang tinggi di sisi Allah, iaitulah kena solat di awal waktu, solat secara berjemaah, dan juga solat di mana tempat azan diazankan. Wah, itu prinsip untuk mencapai solat ataupun mencapai markah penuh dalam solat. Itu dia 3 perkara. Baik. Pokok senduduk di tanah seberang, tanam subur di tepi jalan. Ramadan kini telah menjelang, ayuh kita tingkatkan amalan. Baik, insya-Allah pada hari ini kita tak ada tajuk khusus sebenarnya, namun memandangkan kita berada dalam bulan Ramadan yang mulia, maka sudah pasti tajuk kita adalah berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan jugalah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah bersabda, di mana satu ketika Jibril AS datang kepada Nabi SAW, dan ketika itu Nabi sedang menaiki mimbar. Kata Jibril dalam sebuah hadis, an Jabir ibn Abdullah anna Nabi SAW rakal mimbar, falamma raqad darajatul ula qala amin, thumma raqas thaniyah faqala amin, thumma raqas thalithah faqala amin. Faqalu ya Rasulullah, sami'na taqul amin 3 marrat. Qal lamma raqitu ad-darajat al-ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Summa qala syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Thumma qala syaqiya 'abdun dzurikta 'indahu wa lam yusalli 'alaik faqultu amin. Jabir bin Abdullah telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW ketika mana menaiki mimbar, ketika baginda menaiki anak tangga yang pertama, baginda menyebut amin. Kemudian apabila menaiki anak tangga yang kedua, baginda SAW menyebut amin. Kemudian apabila menaiki anak tangga yang ketiga, baginda SAW menyebut amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali. Baginda Nabi SAW bersabda, ketika mana aku menaiki anak tangga yang pertama, Jibril datang kepada aku dan berkata,
Celaka sungguh seorang manusia yang bertemu dengan Ramadan, tetapi keluar daripadanya tanpa diampuni dosanya. Ketika mana Nabi SAW menaiki anak tangga mimbar pertama, datang Jibril beritahu kepada Nabi, maka tidak beruntung mereka yang berjumpa dengan Ramadan, tetapi apabila Ramadan ini berlalu pergi, dosa dia tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini masuk hari yang kelima. Lima. Sedar tak sedar, rasa macam baru nak sambut Ramadan, tahu-tahu dah hari kelima dah. Cepat betul masa berlalu. Dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, kalau kita lihat macam-macam ibadah kita lakukan. Masing-masing nak merebut seberapa banyak pahala. Ada orang mungkin selama 11 bulan sebelum Ramadan kurang mengaji. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, join tadarus. Buat halaqah kecil apa semua. Nak menghabiskan 30 juzuk kalau boleh. Target tu. Ada orang datang ke surau, datang ke masjid, menunaikan solat tarawih. Adapun tahun lepas kita bertarawih secara beramai-ramai di rumah masing-masing. PKP 1.0. Masing-masing jadi imam di rumah. Namun tahun ini jauh lebih baik, kita dapat bersolat di masjid, di surau, alhamdulillah, walaupun dengan kapasiti dan juga SOP yang telah ditetapkan. Tapi ini lebih baik berbanding tahun lepas. Maka ada yang telah beriktikad untuk kalau boleh tahun ini aku 30 hari solat tarawih berjemaah di masjid. Tapi ada pula di sana khilaf. Ada puak di sini, puak 08 di sana, puak 20 kan. Surau ni berapa? 8 rakaat. Ya. 20, masya-Allah. Surau ni melaksanakan 20. Okey dah tu. Isu tentang 0820 ni pun masalah kita ni kadang-kadang. Ada puak-puak yang mana buat 8 rakaat tak sah solat tarawih. Tak dapat pahala tarawih siapa yang buat 8 rakaat ni. Wah, pulak dah. Allah mak, selama ni aku buat 8 ni kat rumah kan. Kat rumah buat 8, tahun-tahun sebelum ni buat 8. Tiba-tiba ada dalil kata tak boleh pula. Yang mana kekal 20, alhamdulillah. Yang mana buat 8 pun alhamdulillah, tak ada masalah. Di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ya, secara beriman kepada Allah dan juga ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala daripada keampunan Allah, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Bermakna kalau kita ni memaham daripada apa yang Nabi sabdakan, iaitu qama Ramadan, iaitu mendirikan malam-malam Ramadan, ini yang dikatakan sebagai tarawih. Bangun malam untuk bersolat dan juga untuk kita ini melakukan pelbagai ibadah kepada Allah. Buat 2 rakaat pun dapat pahala. Walaupun tarawih itu daripada perkataan tarwihah. Ni cerita bahasa Arab kan. Satu perhentian tarawih makna kata berehat-rehat. Rehat-rehat. Jadi kalau buat 2 rakaat, lepas tu habis, mana rehatnya kan? Tak dapat tarawih katanya. Walaupun buat 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, kita dapat pahala tarawih. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita qama Ramadan, menghidupkan Ramadan. 20 rakaat ini khususnya pada zaman Umar Al-Khattab baru dimulakan. Kan kalau kita lihat, ramai mungkin di luar sana mentafsirkan dalam sebuah hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha telah menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zatal lailah fil masjid fa shalla bi salatihi nas summa shalla min al-qabilati fa kusira an-nas summa ijtama'u min al-lailah as-salisah aw rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum
walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Ketika mana dalam satu Ramadan, sesungguhnya Nabi SAW kata Aisyah, pada satu malam Ramadan ini Nabi telah menuju ke masjid. Al-maklum lah tuan-tuan, rumah Nabi dengan masjid sebelah aja. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi umrah, telah pergi ke Madinah Al-Munawwarah kan perasan. Rumah Nabi hari ini makna kata kubur Nabi itulah. Makam Nabi itu itulah rumah Nabi. Nabi buka pintu sebelah masjid. Satu malam kata Aisyah dalam bulan Ramadan Nabi keluar. Ini detik bermulanya tarawih ni. Nabi keluar ke masjid, Nabi semayang. Tapi Nabi tak ajak siapa-siapa pun. Tiba-tiba orang lain nampak Nabi tengah semayang, orang lain follow Nabi. Ini antara perangai sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia orang ni pantang lepa. Apa saja yang Nabi buat, dia orang tengok, perhati je. Sebab nak mengejar pahala bersama Nabi. Tengok-tengok Nabi keluar semayang, tak mengajak pula kan. Maka jom kita follow Nabi, ramai-ramai follow. Ikut belakang Nabi. Esok malam pun sama juga. Nabi keluar lagi. Orang ramai dah mula nak standby dah. Semalam tadi Nabi keluar, malam ni mesti Nabi keluar. Tengok-tengok Nabi keluar betul. Ramai lagi follow. Lagi ramai penuh Masjid Nabawi. Masuk malam ketiga, dah ramai menunggu. Nabi tak keluar pula. Masuk malam keempat pun sama, Nabi tak keluar. Dah pada ramai tunggu mana, Nabi tak keluar-keluar pula. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu lakukan. Nabi ni perhati je kan. Nabi tahu sahabat-sahabat Nabi ni nak ngajar pahala dengan dia. Jadi apa kata Rasulullah? Aku tahu apa yang kamu lakukan dan tidaklah aku menghalang untuk kamu ikut aku, melainkan aku takut solat itu akan menjadi satu kefarduan ke atas kamu. Menunjukkan dua perkara. Yang pertama sekali, Nabi tak bagi tahu pun berapa rakaat dia buat. Ada bagi tahu? 2 rakaat, 4 rakaat, 8, tak ada. Sebab itu tarawih, buatlah berapa rakaat pun dapat pahala tarawih. Yang kedua, menunjukkan bahawa tarawih boleh buat di masjid, boleh buat di rumah. Buktinya Nabi hari pertama, kedua keluar semayang tarawih kat sebelah. Ketiga, keempat Nabi semayang kat rumah aja. Nabi tak nak keluar ke masjid. Apa sebab tuan-tuan? Sebab kalau Nabi buat begitu, takut selepas ini turun pula satu wahyu mengatakan tarawih mesti berjemaah, mesti di masjid. Gitu. Jadi Nabi tak nak benda tu berlaku. Padahal benda tu perkara sunat sahaja. Maka Rasulullah dibuat begitu. Maka solat tarawih tidak wajib ke atas kita, melainkan ini adalah satu solat sunat yang dituntut ke atas kita. Maka itulah dia yang dikatakan sebagai solat tarawih, solat rehat-rehat. Tetapi kita hari ini solat tidak rehat. Kan ada tempat yang memang tak rehat. Kalau tuan-tuan buka YouTube, tengok di Indonesia, Masya Allah kan. Dia punya tajuk video tu, nanti tuan-tuan boleh balik ni YouTube tengok. Tajuknya adalah viral. Boarding School Baitul Salam, Kediri solat tarawih negara cepat 62 minit dalam masa 12 saat. 62 minit 12 saat untuk 23 rakaat 12 minit tuan-tuan. Tapi ada yang laju lagi, Indonesia juga kan. 23 rakaat 7 minit, champion betul kan. Tajuk video tu solat tarawih kilat. Nanti balik boleh tengok kan. Allah Dalin, amin. Dah Allah turun kan. Apa biji putih tak tahu kan. Sah ke gitu? Tak sah kan. Kalau solat begini yang tidak tahu biji putihnya, tak sah lah semayang. Soal cepat lambat tak ada masalah. Semayang ni cepat ataupun lambat tak ada masalah. Tetapi mesti menjaga dua perkara. Rukun solat dan juga syarat sah solat. Dua ni kena jaga. Rukun kena jaga. Bermakna tamakninah kena betul. Rukuk Allahu Akbar, berhenti dengan kadar 1 subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allah, itu je. Kalau cepat tak ke mana pun tamakninah jaga, tak ada masalah. Ini macam patuk ayam, patuk padi je.
Memang laju betul. Sampai viral di berita Indonesia. Yang baca berita pun senyum kan. Bermakna ada juga puak-puak gitulah. Jadi itu cerita lah tuan-tuan kan, pasal tarawih. Jadi jangan berbalah pasal tarawih ni. Masuk Ramadan je ada viral. Ini kata tak sah, ini kata kena ikut begini, ini wajib 20 rakaat, ini wajib 8 rakaat. Masyarakat pening kepala. Jadi kita ni jadi orang agama jangan memeningkan orang. Gitu. Biar bagi pencerahan. Jadi tak ada masalah buat 8 rakaat pun dapat tarawih, 20 rakaat pun dapat tarawih. Namun lagi banyak kita solat, lagi banyak pahala. Itu konsep mudah. You nak buat 8 rakaat silakan. Nak lebih pahala buat 20, lebih pahala. Udah jangan gaduh-gaduh. Habis cerita kan. Okay, menyambung balik tadi hadis yang pertama. Kemudian Jibril berkata lagi, ketika mana Nabi menaiki mimbar yang kedua, kata Jibril, celakalah manusia yang ibu bapanya yang masih hidup, atau salah seorang daripada mereka masih hidup, tetapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam syurga. Aku pun menyebut amin. Ini contohlah tuan-tuan, apa yang Nabi sampaikan. Ada orang mak ayah masih ada, tetapi kita menyia-nyiakan kehidupan mereka. Kenanglah jasa ibu dan ayah selagi mana mereka masih ada bersama kita, atas susah payah mereka membesarkan kita. Mungkin dulu hidup susah. Ada mungkin family kita, keluarga yang senang, alhamdulillah. Namun majoritinya mungkin dalam keadaan sederhana. Selagi mana ayah dan ibu ni ada, maka hendaklah kita kenang akan jasa mereka. Susah payah ibu dan ayah kita membesarkan kita. Tiba-tiba apabila kita telah dewasa, kita mensia-siakan hidup mereka. Macam lagu Rabani lah tuan-tuan. Kan, tuan-tuan biasa dengar lagu-lagu nasyid. Biasa dengar? Kita tak biasa je. Kan? Dengar lagu Pok Yeye Ustaz. Oh, Pok Yeye je kan. Lagu-lagu nasyid layan lah saya sekala kan. Kata Rabani apa dia? Kenangi ibu bapa, doakanlah sejahtera. Kita anak harus membela apabila sudah dewasa. Jangan biarkan mereka sia-sia di hari tua, kecewa hidup dan merana kerana perbuatan anak derhaka. Bahagiakan mereka hingga ke hujung usia. Bila sampai waktu ajalnya, anak soleh sebagai harta. Hai ibu bapa, kami permata anda, tidak jemu berdoa agar sejahtera terpelihara. Jadi ini antara lirik lah kan. Saya ni tak apa pandai nasyid, tapi kurang lebih lah tu liriknya. Jadi apa guna tuan-tuan kita ni menangis meratap apabila orang tua tu dah mati kan. Bila dah mati baru kita rasa sedih. Bila tak ada mereka baru kita kenang. Kalaulah ada ayah mak Ramadan kali ni gitu kan. Dia baru nak kalau tuan-tuan tak ada dalam kalimah ataupun istilah dalam agama. Benda mesti kena buat sekarang. Ibadah ini kena buat sekarang. Menghormati ibu dan ayah itu merupakan satu ibadah kepada Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril, celakalah mereka yang ada ibu ayah, tetapi ibu ayahnya tidak menjamin dia untuk masuk ke syurga. Kita ada mak ayah tuan-tuan, mak ayah kita ni kunci syurga. Doa mereka itu makbul. Sebab tu apa saja yang kita ni hadapi, baik senang maupun susah, kita mintalah doa daripada mereka. Kalau kita susah dalam kehidupan, mungkin ada keluhan ibu dan ayah kita, mungkin tidak redha ke atas diri kita dan sebagainya. Selagi mana orang tua tu ada, balik dan jenguklah mereka, minta ampun kepada mereka, dan juga kita jagalah mereka sehinggalah akhir hayat mereka. Seorang ibu, ayah boleh menjaga 10 anak, tapi 10 anak belum tentu boleh menjaga seorang ibu dan ayah. Ada orang kadang-kadang bila dah mati, barulah dikenang ibu dan ayah ini. Beli batu nisan, ukir cantik-cantik, siap dengan kalimah Fatihah apa semua, baru nak kenang jasa ibu dan ayah, cacak batu nisan, tak ada apa manfaat pun. Kan batu nisan kalau tengok dekat Mekah, Madinah, mana ada ukiran-ukiran pun, batu gitu je kan. Bila dah mati baru nak mengukir apa semua. Konon inilah mak, tanda sayang saya. Apa maknanya? Tak ada makna. Ada orang letak batu nisan siap dengan MP3 30 juzuk lagi. Siap ada panel solar kan.
Panel solar siap balik 30 juzuk Masyari lagi kan. Bukan dia yang baca Quran. Imam Masyari dapat pahala dia punya bacaan. Jadi itu antara contohlah dalam masyarakat kita. Kemudian Nabi naik lagi anak tangga yang ketiga. Kemudian Jibril berkata, celakalah manusia yang mana melihat engkau ya Rasulullah atau mendengar namamu ya Rasulullah disebut di sisinya, tetapi dia tidak berselawat ke atas engkau. Aku pun menyebut amin. Ketika mana Nabi naik mimbar ketiga, Jibril berkata lagi, orang yang dengar namamu ya Rasulullah, dan sebut Rasulullah, sebut nama Muhammad, mesti sampaikan dengan sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak berselawat atas Nabi dengan nama Nabi, maka kata Jibril, celaka orangnya. Bermakna kita ni tuan-tuan, nak tak nak besok di padang mahsyar harap ke Nabi. Siapa yang boleh jamin pada hari ini bahawa dia memang ahli syurga? Siapa boleh bagi jaminan? Saya ahli syurga, Ustaz. Tak ada siapa je. Baik yang bercakap kat depan ni kan sama juga. Kita semua belum tentu menjadi ahli syurga. Masing-masing kita besok di padang mahsyar akan dibentangkan segala amalan. Boleh jadi kita ini muflis di sisi Allah. Kan ada kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nak aku tunjukkan kepada kamu wahai sahabat-sahabatku orang-orang yang muflis. Atadruna manil muflis? Kata Nabi, kau orang semua nak tahu tak orang muflis tu apa benda? Kata sahabat Nabi, yang muflis itu adalah mereka yang tak ada la dinar wala dirhaman. Yang tak ada duit lah Rasulullah kan. Tak ada dinar, tak ada dirham, itulah muflis. Tak, kata Nabi. Orang yang muflis itu ialah apabila di padang mahsyar besok dia bawa segala amalan. Solat dia, puasa dia, zakat dia, punya banyak amalan dibawa kepada mahsyar. Tiba-tiba ketika mana dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengumpat orang lain, pahala mengalir kepada orang tu. Dia pernah memaki orang lain, dia punya pahala mengalir pada orang yang dimakinya. Ada hutang lagi di dunia yang tak selesai, nak bayar dengan apa? Tuan-tuan dah mati. Dah mati, hutang tak boleh nak bayar, melainkan kalau anak nak tahu, dia boleh tolong bayar. Sebab itulah tuan-tuan, ada hutang kena tulis. Bukan tulis tu untuk apa? Tulis tu untuk peringat kita dah waris. Ada hutang dengan sipulan-sipulan. Maka kalau tak ditulis, anak waris, anak-anak waris-waris pun tak tahu ada hutang ke tak ada, besok di padang mahsyar tuntutlah. Maka pahala dia akan mengalir pada orang, mengalir. Habis pahala. Punya banyak pahala tadi ibadah, habis. Tiba-tiba tengok ada lagi yang datang tuntut kat dia kan. Itu orang tu punya, saya punya belum saya tuntut lagi. Pula kan. Tengok, pahala dah habis kan. Pahala habis dah. Habis nak buat macam mana ni Allah? Dosa sipulan pula pindah ke dia. Pindah dosa. Dah macam transfer kredit kan. Transfer. Akhirnya dia dihumban masuk api neraka kerana muflis. Ini namanya muflis. Oleh demikian, janganlah kita menjadi orang yang muflis besok di akhirat. Kadang-kadang kita kena ambil kira lah. Banyak ibadah kadang-kadang kita ni buat ibadah, tapi banyak juga dosa kita buat. Macam puasa dia tuan-tuan, kan, bulan puasa ni. Puasa ni kita sebutkan sebagai bulan untuk transformasi, kan. Bulan untuk mengubah diri, membuat perubahan. Inilah bulannya untuk kita transformasi ke arah kebaikan. Mungkin dulu kita lalai dan leka, tapi bila datang Ramadan, alhamdulillah, menjadikan kita ini orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini Ramadan telah masuk, telah tiba, tapi kita masih lagi ditakut lama. Kepada kita kan, sebagai lelaki, masih lagi kadang-kadang lepas bangun kejap lagi ni, hari Sabtu ni tak ada kerja kan, saja jogging sekejap lah, ambil jogging pusing taman, bagi avenue, naik atas bukit apa semua. Pakailah yang menutup aurat kan. Ini Ramadan, pakai seluar pendek juga kan. Masa pentarbiahan pun tak sampai ke hatinya. Yang mana wanita, inilah masanya untuk kita menutup aurat dengan sempurna kan. Udah-udahlah tu kita menunjukkan rambut kita tu kepada orang lain kan. Tutup aurat dengan sempurna. Transformasi.
pakai pakaian yang lebih labuh gitu kan. Pakai ini dulu pakai ketat kan. Betul lah, ketat, sendat kan. Jadi pakai. Kalau ikutkan Ramadan ni bukan kata orang Islam kita je. Orang yang tidak Islam pun hormat bulan Ramadan. Kadang-kadang tuan-tuan yang mana kerja kan, kerja-kerja yang ada yang mungkin belum Islam lagi apa semua, masyarakat India, Cina kita, bila bulan Ramadan ada hormat. Dulu tengok skirt tinggi je kan. Bila Ramadan ni baju kurung pakainya kan, baju kurung. Kalau mereka boleh hormat, kenapa tidak kita lah? Jadi kita kena buat transformasi diri, mengubah diri kita daripada yang tidak baik kepada baik. Maka inilah dia bulan tarbiyah. Bulan untuk kita mengikuti madrasah Ramadan. Supaya besok habis saja bulan Ramadan, kita semua dikurniakan dengan ijazah. Maksud kata ada ijazah. Ijazah Ramadan. Bila keluar Ramadan, dosa-dosa kita diampunkan, mendapat rahmat dan sebagainya. Di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda bahawa bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqam minan nar. Kata Nabi SAW, bulan Ramadan itu pada awalnya adalah rahmat. Bulan Ramadan awal-awal rahmat. Macam kita ni, bila nak sambut Ramadan hari tu, sempat ke tak sempat masuk Ramadan? Ya Allah, bagilah aku dapat berjumpa Ramadan, ya Allah. Dia punya berharap tu nak dapat sampai ke bulan Ramadan. Cuba tengok berapa ramai di luar sana sehari sebelum Ramadan telah meninggal dunia, tak sampai dan sebagainya. Jadi itulah dia, awal bulan Ramadan adalah rahmat. Jadi 10 yang terawal ini rahmat kata Nabi. 10 di pertengahannya adalah maghfirah, keampunan Allah. Capai betul-betul keampunan Allah. Malanglah kata Jibril orang yang dapat Ramadan tapi bila keluar tak diampunkan, kata Jibril. Oleh yang demikian, kita sama-sama banyak beramal, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan 10 yang terakhir, ini yang memang ramai manusia lalai dan leka, iaitu pembebasan daripada api neraka. Bila 10 malam terakhir, waktu itulah bazar Ramadan, bazar malam, pusat membeli belah 50%, kan? Lagi 2 hari nak raya 90%, hilang terus masjid. Tak pergilah kan, tak pergilah surau apa semua, duk sibuk dekat shopping mall mencari kelengkapan raya dan sebagainya. Sedangkan inilah dia yang penghujung Ramadan, yang kata Nabi pembebasan daripada api neraka. Allah nak cek tengok apabila awal Ramadan istiqamah tak dia beramal. Saya rasa untuk fatrah SOP PKP ni insya-Allah lah kot kan, kita ni bukan boleh rentan negeri apa semua. Tambah pula sekarang ni Covid makin tinggi kan. Semalam 23 naik 25. Hari ni belum tahu lagi kan, 2000 semua kan. Kebarangkalian mungkin tak boleh nak rentas negeri apa semua. Elok kita tak payahlah pening kepala nak balik rumah awak ke rumah saya, duk semayang kat sini lah. Kita beramai je lah kan. Beramai, inilah masanya. Kan besok bila dah lagi 4-5 tahun ke depan dah tak ada SOP apa semua, mungkin dah balik pada yang lama. Jadi cerita dia, tengah-tengah ada SOP begini, ada yang bagusnya, ada bagusnya. Jadi kita beramal, bertumpu beramal lah. Maka inilah dia janji Allah untuk memberikan keampunan kepada kita ketika mana kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan jadi hamba Ramadan, jadi hamba Allah. Kalau jadi hamba Ramadan, tang Ramadan je baik. Bila Ramadan, masing-masing nak kejar fadilat pahala. Kita ni kadang beramal tuan-tuan, bukan sebab apa pun. Kita nak kejar ganjaran, nak kejar pahala ni, nak kejar yang kata Nabi rahmat, maghfirah dengan pembebasan daripada api neraka. Cuba kalau tak ada ganjaran, kurang beramal. Sebab itulah ganjaran di sisi Allah ni, kita ni memang kejar. Macam orang pergi Mekah tuan-tuan, macam orang pergi Mekah, tengok jemaah pergi Mekah, mula-mula semangat apa semua. Tapi kadang-kadang bila sampai sana ni, ada juga jemaah kita semayang kat bilik kan, duduk kat bilik hotel. Maklumlah depan je masjid, tapi duduk kat hotel juga semayang. Allah Akbar, tengok je Masjidil Haram, nampak masjid kan gitu. Maka kadang-kadang mutawif kita ni ataupun muzawir bagi semangat sikit.
Bila dalam bah tu bagi hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan Mekah. Tuan-tuan tahu tak? Di mana pahala di tanah suci ni, siapa yang sembahyang, siapa beramal, semua digandakan 100,000. Oh, 100,000 ke Ustaz? Baru dia beramal kan? Dia nak kejar 100,000 tu. Oh, dia punya amal tu lain macam. Tang subuh 5 waktu memang penuh kat Masjidil Haram tu kan. Kalau sembahyang dekat Masjid Nabawi dapat 1,000 pahala. Ini hadis Nabi. Jadi ceritanya ada yang mengejar pahala, kan? Mengejar pahala. Sama jugalah dengan Ramadan. Kita kejar pahala Ramadan. Jadi sama macam hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Penuh keimanan makna kata dia puasa kerana takutkan Allah itu. Ada orang dia mungkin puasa tak ada apa-apa rasa. Tapi orang yang berpuasa kerana takutkan kepada Allah, dan juga kalau aku tak berpuasa mungkin aku akan diberikan laknat oleh Tuhan dan sebagainya, sebagainya satu kewajipan, maka dia berpuasa atas iman dia. Wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran. Ini dia Nabi kata. Puasa atas iman dan mengharapkan ganjaran pahala Tuhan. Maka Allah akan mengampunkan sekali dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan keimanan dan pengharapan? Kalau kita lihat Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mana mensyarahkan hadis ini berkata, yang dimaksudkan dengan keimanan dengan beriktikad akan hak kefarduan puasa. Adapun yang dimaksudkan dengan pengharapan pula adalah memohon ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa puasa beriman pada Allah dan juga kita ni mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kalau tak ada ganjaran, kita pun rasa tak semangat nak puasa. Tapi ada juga hadis-hadis palsu di sana kan? Kan? Ada hadis-hadis palsu, jadi jaga baik-baiklah. Seingat saya dulu ada palsu yang suka berlegar dalam masyarakat. Hari pertama puasa, ini dia dapat. Hari kedua puasa, ini dia dapat. Sampai 30 hari ada ganjaran-ganjaran yang khusus. Maka itu ditakdirkan ataupun dikatakan sebagai hadis yang palsu. Maka harapkanlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Apa yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, bila kita mati? Bila kita mati, tak ada apa yang kita nak bawa, melainkan kita nak bawa pahala amal kita. Dan kita mengharap kepada Tuhan, ya Allah, terimalah segala amal aku yang 60 tahun aku dah beribadah sebelum ni. Usia kita 60, 70 tahun kita dalam agama. Berapa banyak amal kita buat, berapa banyak sembahyang kita buat, kalau kita nak hitung, banyak kita buat. Jadi kita nak bawa pahala di sisi Allah untuk meraih apa? Meraih syurga dia. Itu saja, tuan-tuan. Yang kita tak ada nak mengharap apa pun. Yang kita nak harapkan adalah pahala dan juga syurga Allah. Apabila manusia besok diletakkan di padang mahsyar, ramai yang akan beratur. Umat-umat terdahulu, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Namun kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan hisab awal. Tiba-tiba tak lepas itu ini ada masalah dengan kita punya amalan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh backup. Itu dia. Ada Nabi yang boleh tolong backup kita. Umat lain kan kisah di mana Nabi SAW mengatakan bahawa ketika mana di padang mahsyar dah ramai semua berdiri di padang mahsyar ribuan tahun, tiba-tiba api neraka menunjukkan muka dia kan, tengah bari umat Nabi Adam, umat Nabi Idris sampai umat Nabi Muhammad, daripada sekarang sampai akhir zaman besok duduk beratur menunggu hisab masing-masing. Sedang tunggu hisab, turn dia sampai, tiba-tiba neraka Jahannam mengeluarkan kepalanya. Tu dia. Neraka ni, tuan-tuan, dia ada mata, dia ada mulut, dia ada kepala. Dia menjenguk keluar itu, melihat manusia yang berada di padang mahsyar. Ketika mana neraka ini mengeluarkan kepala melihat manusia yang beratur di padang mahsyar untuk dihisap, tiba-tiba neraka mengeluarkan suaranya. Apa kata neraka?
Mana dia dulu manusia yang ingkar pada perintah Allah? Mana dia dulu manusia yang rasa diri dia hebat? Mana dia manusia yang hidupnya sombong kepada Allah? Mari sini. Inilah dia. Orang yang paling aku nak kata neraka. Ketika mendengar suara neraka, al-maklumlah pada masyar besar tuan-tuan, ramai umat manusia. Tak semua pun nampak api neraka tu sebab mungkin jauh apa semua. Ada yang dengar je, tapi suara neraka itu cukup untuk membuatkan semua lutut orang menggeletar tuan. Kita semua dengar suara neraka tu besok menggeletar lutut, tak kisah kau siapa pun. Semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takutkan api neraka. Termasuklah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul semua sujud. Apa kata nabi dan rasul? Pada hari ini ya Allah, kami tak ada nak backup siapa-siapa lah ya Allah. Kami nak backup diri kami je. Kan kata nabi dan rasul. Hari ini umat aku lantak pergi ke dia lah. Kan masih pandai-pandai lah kau nak hidup kan gitu. Sebab aku pun belum tentu ni kata nabi kan. Daripada nak kena humban masuk api neraka tu, nabi rasul pun takut. Samalah kita tuan-tuan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untungnya apa? Untungnya kita ni ada nabi yang sayangkan umat. Itu dia beza. Untung kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayangkan umat dia. Sebab itulah manusia akan mencari nabi minta syafaat. Pergi jumpa Nabi Adam tak boleh kata Adam kan. Banyaklah tuan-tuan nak cerita kisah ni kan sampai 8 pagi esok kan. Kita ringkaskan je. Jumpa Nabi Adam tak boleh, jumpa Nabi Nuh tak boleh, Nabi Ibrahim tak boleh. Kan kata Nuh, jumpa Ibrahim tu. Ibrahim tu nabi banyak agama tu. Kan Nabi Ibrahim. Nah, Islam pun kata dialah nabinya kan, rasulnya. Kristian pun kata Nabi Ibrahim lah dia juga. Yahudi pun kata Nabi Ibrahim tu dia punya nabi gitu. Nabi Ibrahim tu banyak nabi. Kau minta syafaat kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak boleh juga. Nabi kata minta kat Musa. Musa ni hebat. Apa hebat Musa? Kalau Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kan? Khalilullah, Khalil makna kata sahabat. Nabi Ibrahim digelar sahabat Allah. Oh, sahabat tuan-tuan. Kira hebatlah Nabi kan. Tapi kata Ibrahim, kau pergi jumpa Nabi Musa, minta syafaat kat dia. Nabi Musa tu yang berkata-kata kepada Allah. Kalamullah kan. Kalamullah bukan yang Quran ni. Maksudnya kan Nabi Musa tu yang cakap direct dengan Tuhan. Bayangkan. Nabi-nabi Rasul-Rasul lain dalam hidup tak pernah cakap dengan Allah direct masa hidup dalam dunia. Tak ada. Yang cakap direct dengan Tuhan ni dia. Nabi Musa AS di Gunung Tursina. Jumpa Nabi Musa minta syafaat. Nabi Musa pun tak boleh kata dia kan. Panjang cerita. Sampailah Nabi Musa tak boleh, minta Nabi Isa. Kata Nabi Musa, Nabi Isa tu hebat. Dia tu dah lahir pun tak ada bapa kan. Gitu kata Nabi Musa. Lahir tak ada bapa. Kemudian boleh pula merawat penyakit orang dengan sapu je kan. Nama pun Isa Al-Masih. Kenapa Isa Al-Masih? Al-Masih tu daripada perkataan masaha. Masaha tu maksudnya sapu. Kan? Sapu sopak jadi baik. Bukan kata boleh sembuhkan penyakit. Sapu mata buta boleh celik. Itu hebat Nabi Isa AS. Yang buta, kalau buta macam Piramli sebab nangis tu, itu ibu mertua tu tak ada masalah kan. Itu kita pun boleh bagi celik kan, operation apa semua. Ini memang sejak lahir buta. Anak mata hitam tu tak ada tuan-tuan. Nabi Isa sapu, timbul anak mata hitam. Celik tu weh. Itu tak hebat lagi. Nabi Isa sapu, mati boleh hidup kan. Itu paling dahsyat. Paling dahsyat. Kalau setakat mata celik, kita pun hari ni boleh doktor kita kan celikkan mata orang. Tapi mati hidup, itu memang padu lah kan. Memang hebat. Nabi Isa AS hebat. Nabi Musa kata kau pergi minta syafaat kat Nabi Isa tu. Hebat tu kan. Nabi Isa pun tak boleh juga kan. Akhirnya orang cari siapa? Cari Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tolonglah beri syafaat kepada kami ya Rasulullah. Lambat benar nak mula hisap ni kan. Kami dah tak lenguh lutut berdiri kan. Ulama kata ribuan tahun tuan-tuan berdiri pada masyarakat. Ribuan tahun berdiri di padang mahsyar. Minta bagi syafaat Rasulullah. Bagi cepat sikit Allah Ta'ala proses. Kita punya proses untuk mizan ke apa semua ni. Kalau syurga lah. Kalau neraka orang tak larat berdiri dekat padang mahsyar. Biar cepat sikit.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata tak boleh minta pada orang lain, tak ada. Nabi terus doa kan. Bila Nabi terus doa, terus bermula kan, terus mula proses hisab dan sebagainya. Jadi itulah antara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untung kepada kita tuan-tuan ada Nabi yang mengasihi umatnya. Inilah dia kan, bulan yang menjanjikan rahmat, keampunan dan juga pembebasan daripada api neraka. Rebut serebut-rebutnya. Rebutlah kita bulan ini, kita buat yang sehabis mungkin. Rebutlah ganjaran, tak ada masalah. Kan ganjaran di sisi Allah terlalu banyak ganjaran. Kalau kita nak hurai hadis satu persatu, banyak. Begitu banyak sekali ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan, baik puasa dan sebagainya. Yang kejar ganjaran bukan kita je tuan. Bukan kata kita je yang kejar ganjaran. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sezaman dengan Nabi pun kejar ganjaran. Jangan kita kata salah kejar ganjaran, kita kejar rahmat Tuhan aja cukup kan. Kita ni kalau setakat rahmat Tuhan, dia tak ada motivate tu kurang. Bila Allah kata ampun dosa, dia baru semangat sikit. Bila Allah bagi ganjaran kalau kau sembahyang sekian-sekian dapat 27 pahala, dia baru semangat. Pergi Mekah sangat. Kenapa kita ni nak daftar pergi Mekah sangat? 100,000 pahala. Dia pun dah mikir kan, satu hari 100,000, 12 hari pergi Mekah itu 1.2 juta pahala dapat. Kan gitu. Penyudahnya balik Malaysia kan, dia pergi kalau kat Mekah tu rajin pergi Masjidil Haram. Balik Malaysia haram pergi masjid. Kan gitu. Dia jadi terbalik pula lah. Apa hal jadi tak pergi masjid ni? Pahala dah banyak itu. Kan gitu pula jadinya. Jadi akhir kisah saya nak cerita sikit tentang sahabat Nabi seorang ni yang mengejar ganjaran. Ni ceritalah tuan-tuan. Bahawa bukan kata kita aja yang kejar ganjaran, sahabat Nabi pun kejar ganjaran. Satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Mungkin ada yang pernah dengar kisah ni, mungkin ada yang tak pernah dengar. Nama Julaibib ni. Julaibib radhiyallahu anhu ni bukan sahabat yang hebat-hebat pun. Bukan rawi hadis pun, bukan. Dan bukan siapa-siapa pun waktu dia hidup. Apatah lagi sekarang. Waktu dia hidup tu, dia tu tak ada apa-apanya. Hitam, pendek, rambut kerinting. Kemudian muka pun tak berapa nak berseri. Ada tak kita dalam masyarakat gitu? Kan? Dan dalam masyarakat Ansar Madinah, dia ada pun ada, tak ada pun tak apa gitu ibaratnya. Punyalah kan Julaibib radhiyallahu anhu ni. Dia tak ada pun, orang tak ada tak cari dia. Begitu sekali kehidupannya. Rumah tak ada, kereta tak ada, kereta pun dah. Unta, kuda tak ada laka. Apa pun tak ada, tidur terjalan gitu je. Ni namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Tapi oleh kerana dia ni seorang yang beriman kepada Allah, Nabi sayang dia. Kan? Nabi sayang. Satu hari Nabi tanya dia, Julaibib, macam ni apa hal ya Rasulullah? Nak kahwin ke? Siapa nak saya Rasulullah? Hitam pendek gini kan, muka pun tak semenggah. Ada orang siapa nak saya? Dah, aku tanya kau nak kahwin ke tak nak? Kalau kau nak kahwin aku carikan. Boleh juga. Kan? Bab kahwin ni muka macam mana pun boleh kan? Tambah pula Nabi pula offer, lagi boleh kan? Nabi offer, siapa tak nak kan? Maka Nabi pun jumpa satu orang Ansar, pinangkan anak gadis Ansar itu untuk Julaibib. Masa jumpa bapak dia ni, kan walinya, Nabi datang. Ni saya nak meminang anak Tuan Haji ni. Meminang saya punya anak. Baca cerita Piramli Ahmad Al-Bab kan. Meminang saya punya anak. Oh, bahagia dia, bahagia. Apa sebab? Oh, Nabi nak pinang anak aku, hebat kan. Oh, syukurlah anak aku akan jadi ummul mukminin lepas ni kan gitu. Kata Nabi apa? Bukan untuk saya, untuk Julaibib, kata Nabi. Untuk Julaibib? Allah, kata Rasul ni kan. Ini kita kena bincang dulu dengan bini, kata dia kan. Sekali tanya bini ni pun sukalah Nabi pinang. Rupanya bukan untuk Nabi, untuk Julaibib. Bini pun tak nak lah kan. Udahlah, kalau Julaibib tak payahlah pinang kan, tak payah bagilah. Waktu dengar ni Nabi masih ada. Dan bila mak ayah ni, yang wali ni kata tak naklah nikahkan kat Julaibib, tak siapa-siapa, anak siapa tu? Kan gitu kan. Tak kenal. Punyalah Julaibib radhiyallahu anhu ni tak dikenali. Waktu hidup pun memang tak dikenali. Tapi anak perempuan, ni dia. Yang kata anak solehah ni. Anak solehah ni.
Yang budak gadis yang nak dipinang Nabi ni duk balik tirai gitu, duk dengar kan apa yang dibincang ke depan. Bila Nabi nak melamarkan dia untuk Julaibib, bila bapak dengan mak dia tak nak, keluar budak perempuan ni. Ayah, mak, kata dia, sesungguhnya apa kata dia? Aku mendengar di mana dia baca satu ayat Quran di mana Allah berfirman, dan tidak wajar bagi seorang lelaki yang beriman dan seorang wanita yang beriman, jika Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan, akan ada pilihan lain bagi mereka selain daripada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya dia telah sesat, dan sesat yang nyata. Ini surah Al-Ahzab ayat 36. Ini anak solehah ni. Pak, mak, yang datang pinangkan untuk saya tu Nabi tu. Bila Nabi pinang, mak ayah jangan bantah. Kita tak nak Allah nyatakan begini, kita ni dalam golongan sesat, kata anak dia kan. Sebab kita menolak permintaan Nabi. Nabi nak pinang saya untuk Julaibib, walaupun Julaibib tu tak siapa-siapa. Tapi oleh kerana Nabi yang pilihkan, aku nak, kata budak perempuan ni. Oh, budak perempuan solehah kan. Ada perempuan gini hari ni, kenal TikTok lah apa semua kan. Tengok pula tak siapa-siapa kan. Aduh, berat. Jadi bila Nabi pinangkan, perempuan ni nak kan. Saya setuju. Okey, bila dengar kata nak gadis ni, mak bapak tadi, boleh ya Rasulullah, boleh, tak ada masalah. Dia takut pula dengan azab Tuhan kan. Maka Julaibib pun seronok lah. Kata Rasulullah, Julaibib tu nak ada dilah kahwin bini tu kan. Standby lah, persiapan apa semua. Oh, Julaibib tengok comel pula, solehah lagi. Memang lah kata dia kan. Rasa berbunga-bunga hati nak kahwin. Tengah-tengah siap nak kahwin, tiba-tiba seruan jihad memanggil. Nabi pun siap-siap dengan bala tentera apa semua, nak menuju ke medan perang, nak berperang, nak berjihad di jalan Allah. Julaibib ni isteri solehah, jihad. Isteri solehah comel ke nak jihad? Jihad lah kan. Dia pilih jihad di sisi Allah. Kan? Dia tak ada nak ngejar dunia lah, maksudnya kata, nak kejar akhirat. Terus sebab apa tuan-tuan? Sebab apa Julaibib dia begini? Sebab dia nak kejar ganjaran jihad tu. Dia pun siap pakai baju apa semua, terus pergi. Dia pergi ikut saf Nabi pergi berjihad. Sahabat-sahabat lain pun tak peduli dia je, tak peduli. Ada dia ke tak ada, tak tahu kan. Bila dah habis perang apa semua, orang kira lah, Nabi dikira. Siapa yang berapa ramai yang syahid, berapa ramai musuh mati, Nabi kira. Okey, semua dah ada dah, kata Nabi. Semua dah ada Rasulullah. Tak siapa yang tinggal, tak ada. Ada seorang yang tertinggal ni, kata Nabi kan. Nabi dia cam, kita pun tak apa, cam jemaah-jemaah kita pun semua kan. Tapi Nabi ribuan sahabat-sahabat dia boleh cam satu-satu. Mana Julaibib? Kata Nabi kan. Dalam banyak-banyak ni yang mati, syahid apa semua, ada satu tak ada kat sini ni, kata Nabi. Julaibib mana? Julaibib ada di perang ke Nabi? Kata sahabat Nabi yang lain. Ada ke di perang? Punyalah Julaibib tu kan. Waktu dia hidup pun memang tak dipedulikan orang. Itulah dia, Julaibib radhiyallahu anhu. Ada ke di perang ya Rasulullah? Ada, kata Nabi. Cari dia. Cari, tengok. Ada di bawah badan musuh, ada 7 orang musuh yang menimpa dia. Rupanya Julaibib dapat bunuh 7 musuh ni, dan 7 musuh ni bunuh dia. Akhirnya Julaibib syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila jadi begini, Nabi patah baliklah bila dah habis reda perang apa semua. Sahabat Ansar yang wali tadi tu tanya Rasulullah, mana Julaibib kan? Sesungguhnya kata Nabi, Allah telah memberikan Julaibib calon yang lebih sesuai daripada anak kamu kan, kata Nabi. Pendek je ayat dia kan. Sesungguhnya Allah telah memberikan Julaibib calon isteri yang terbaik lagi daripada anak kamu. Rupanya itulah dia, para bidadari syurga. Kan? Itulah yang terbaik kan, pada diri Julaibib. Jadi inilah tuan-tuan, contoh kisah di mana mengejar ganjaran pahala ini tidak salah. So kita kejarlah seberapa banyak pahala Ramadan selagi mana yang masih berbaki ini, insya-Allah. Ya. Baik, itu sajalah kongsian saya pada pagi ini. Terima kasih lagi sekali kepada pihak JK yang sudi menjemput saya untuk memberikan sedikit tazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan ada perkongsian yang baik untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguhkan majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.